dapat 4 biji boleh pusing. Kita berbah pusing, ni boleh pusing. Lepas tu yang ni pun boleh pusing, ni pun boleh pusing sebab bearing. Okay geng, assalamualaikum, Body Motor Guna Barang Channel. Welcome back to my channel. Okay geng, hari ni aku buat konten daripada lain sikit. Hari ni aku akan buat konten tentang DIY. Okay, aku akan buat DIY tentang isu motor jugalah. Okay, kalau apa nak tahu aku buat apa, okay, apa stay tune. Okay guys, dekat sini ada barang yang aku akan DIY. Okay, kalau apa tahu barang ni aku DIY untuk apa kegunaan dia, okay, hampa stay tune sampai habis video. Tentang isu motor juga, tapi aku akan DIY, tak perlu ke foundry machine shop. Aku DIY sendiri dan kita boleh je guna untuk sendiri. Okay, ni aku beli bracket ni dua, bracket ni yang besi dekat bumbung. Lepas tu kayu pine, ni kayu pine yang 4 cm kot. 4 hun kau nama tak silap aku. Lepas tu kayu ni pun kayu pine juga. Lepas tu aku tebukkan 2 lubang. Tu 2 lubang. Lepas tu bracket ni bukan bracket 88 lah. Yang ni bracket yang tebal sikit. Dia main 8 inci tak silap aku kot. Nah, dia tak sampai 10, dia main 8. So aku beli 2, aku kepokkan macam ni, aku bandkan macam ni. Aku band macam ni. 2 aku buat. Nampak aku band macam ni. Sini pun aku dah tebuk. Nah, nampak tu. Sini aku dah tebuk 2. Lepas tu yang ni hampa kena grind sendiri lah. Pandai-pandai hampa ikut kreativiti hampa buat macam mana. Nak ikutkan hak yang ni dengan yang ni memang tak sama. Nampak? Yang ni dengan yang ni dia nampak lain kan? Tak nampak, dia nampak berbeza. Nak sama tu kalau bukan CNC, kalau CNC boleh lah sama. Ni handmade. Nah, memang susah nak sama. Ni seakan-akan serupa jugalah. Okay, lepas tu apa lagi? Lepas tu skru. Saya hampa tengoklah skru apa nak pakai, apa yang nak guna, hampa stay tune sampai habis lah. Lepas tu bearing 4 biji. Nampak bearing 4 biji. Bearing ni yang besar. Lepas tu ni bearing yang kecil. Bearing mesin punya. Lepas tu yang tu je lah yang akan nak guna. Okay, hampa nak tahu apa yang aku akan pasang, macam mana aku akan pasang, barang apa yang aku akan guna. Okay, hampa stay tune sampai habis video. Jom. Semua barang-barang ni hampa tengok memang aku dah tebuk. Yang ni pun aku dah belah. Apa nak tahu sebab apa aku belah ni. Okay, hampa stay tune sekejap lagi. Lepas tu apa lagi? Skru ni semua. Cuma kayu dengan bracket ni adalah yang sikit-sikit tu. Yang tu sebenarnya memang aku dah tepuk. Yang ni pun memang aku dah belah. Sebab apa aku belah hampa tengok. Yang ni aku tepuk, tapi kita kena touch up sikit lah sebab tak cukup sempurna lagi. Tengok aku belah pun nampak sengit, jadi dia tak boleh nak main nanti. Yang ni pun aku tepuk. Yang ni pun aku dah tepuk 2. Memang aku dah tepuk, tapi kena touch up balik sikit. Sini pun aku dah tepuk. Nampak? Ni lubang yang silap. Ni lubang 2 ni yang betul lah. Nampak aku dah tepuk. Bukan tepuk habis, aku cuma korek dia je. Okay, hampa nak tahu sebab apa aku korek lagi, hampa stay tune lah sampai habis. Okay, first kali barang yang hampa kena ada adalah mesin. Bagi mesin apa? Mesin potting. Ni mesin potting lah. Ni tool mesin potting aku. So kena ada lah mesin-mesin ni semua. Tapi mesin ni tak tahu nak guna gedak lagi. Mesin ni tak tahu nak guna gedak. Tapi yang pasti hampa kena ada mata ni. Mata ni. Kena ada mata ni sebab sagi memang nak kena guna mata ni. Mesin tu tak tahu nak guna gedak. Kalau kata cordless tak lepas, boleh lah, kenalah guna mesin potting ni. Okey. Yang kedua, hampa kena ada cordless. Cordless dengan mata yang skru ni. Yang ni hampa kena ada. Okey, lepas tu hampa kena ada grinder. Grinder dan ni semua mata lah. Mata ni, yang ni akan guna, yang ni akan guna. Kalau semua mata ni akan guna lah. Okey, untuk semua mesin ni hampa kena ada untuk menjalankan projek yang aku tunjuk tadi. Okey, mesin grinder, cordless, lepas tu mata ni, yang ni hampa kena ada lah. Untuk orang yang pomen ataupun suka DIY ataupun modi apa-apa, mesti kena ada lah alat-alat ni. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom let's go. Okey geng, apa dah tengok kan barang apa yang hampa perlu ada, barang apa yang perlu hampa beli, hampa dah tengok. Okey. Barang cuma bearing, semua barang tu hampa boleh dapatkan DIY, dan bearing tu sahaja hampa kena dapatkan di kedai motor. Lagi aku akan tunjuk bearing tu saiz berapa, sebab 2 set aku beli dan berapa bearing yang perlu pakai. Lagi aku akan tunjuk. Okey.
Tu apa tengok cuaca pun gelap nak hujan. Ni pun hujan dah rentik-rentik. Sekejap lagi projek kita dalam hujan lah geng. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom let's go. Oops, sebelum aku terlupa, siapa yang masih baru dalam channel aku, hampa boleh pergi like, subscribe dan share geng. Okey geng, ni aku tunjuk sikit lah. Ni barang yang aku tunjuk tadi. Ni kotak yang aku DIY lah. Caliper. Oh, aku lupa beritahu, caliper pun hampa kena ada. Caliper. Lepas tu pensel untuk nak tanda-tanda sekejap lagi. Lepas tu skru tajam. Apa pun hampa tengok lah barang apa yang nak guna sekejap lagi, dan hampa boleh DIY sendiri. Jom let's go. Ok guys, first kali kita ambil papan ni. Aku tunjuk tadi papan ni kita akan buat macam ni lah. Sebab sebelah je yang aku buat, so kita kena buat lagi sebelah. Kita kena buat belah ni pula. Okay, apa nak tengok, aku dah bekas tanda. Aku akan buat macam sebelah ni lah. Apa nak tahu aku tanda ni macam mana. Okay, kita ambil bracket. Kita ambil bracket ni. Sebab aku tanda ni ikut bracket ni macam ni. Tahu nampak lubang dia semua. Yang ni lubang yang silap. Lepas tu kita akan buat sama juga macam sebelah ni. Kita akan buat sebelah ni. Okay, kita ambil bracket ni. Aku dah tanda. Nampak tu. Aku buat daripada lubang sini sehingga lubang sini. Okey, apa nak tahu aku sebab apa yang aku buat lubang ni, sekejap lagi hampa tengoklah sebab apa. Okey, jom. Ikut kat hampa lah, hampa nak buat tak mana pun. Sebab kita buat ni dia akan berabuk tau. So, terpulang cari tempat yang sesuai. Okey, kita ambil mata ni, nampak? Mata ni dia banyak jenis tau, macam-macam jenis. Sebab aku beli one set terus. So, senang lah kerja aku. Okey, first kali kita ambil mata yang tajam dulu lah. Ambil mata yang tajam. So kan tadi aku dah tanda dekat sini. Daripada sini sampai ke sini. Silap. Lubang sini sampai ke sini kan, nampak? Tu aku dah tanda. So aku akan lubangkan di sini ya. Jom. So nampak dia akan berlubang macam ni. Sebab tadi aku pakai mata yang tajam, lepas tu pakai mata yang bulat ni. So dia akan jadi macam ni lah. Okey, jom teruskan projek. Nampak dia dah jadi macam ni. Tuh. Dia jadi lubang sebab aku buat lubang dulu. Saya kita tebuk macam belah ni lah bagi sama ni. Okey, jom let's go. Okey, dan akhirnya jadi macam ni geng. Tu nampak. Aku buat lubang tapi aku tak buat sampai tembus je. Dia jadi lubang ni. Nampak? Nak kata dalam tu taklah dalam sangat. Kan skru yang banyak-banyak aku tunjuk hampa tadi. Skru ni. Nampak? Banyak kan? Okey. Skru yang ni. Skru ni aku dah modify. Nampak? Kan tidak pala dia bulat, aku modify jadi kecil. Tapi masih ada lagi lah yang dia punya tapak tengah ni. Okey, tapak yang tengah ni aku akan masukkan dekat sini. Nampak? Ada ruang kan, dia boleh depan belakang. Semua boleh masuk. Belah ni pun sama juga, boleh masuk. Nampak? Tu ngam-ngam sui. Lubang ni hampa tebuk untuk saiz skru 10. Nampak skru 10 dia masuk ngam. Tu dia masuk ngam. Okey. Aku akan touch up sikit lah dia punya bracket ni. Bracket ni adalah bracket bumbung. Bracket bumbung rumah kan. Ni bracket adalah aku guna bracket ni untuk DIY kan benda ni. Nama apa kan DIY kan. So aku akan touch up sikit dengan grinder. Jom. Bracket ni kalau kita belilah dia tak ada belah macam ni terus. Dia main lubang-lubang. Ada macam ni juga lah. Lubang-lubang. Okey. Yang aku buat lubang yang ni. Yang ni dengan sini. Okey, sekarang ni lubang ni aku dah tebuk. Aku tebuk skru saiz skru 10. Lepas tu aku belah lah sini. Agak risiko sikit lah nak DIY kan. Tapi aku belah. Sekarang ni belah ni tak berapa nak cantik. So aku akan touch up sikit-sikit lah. Okey, jom. Kita pergi ke papan tadi balik. Okey, yang bracket ni
sini aku tebuk guna mata ni tau, mata besi tau, mata ni. Ni mata ni. Nampak? Aku guna mata ni, aku tebuk untuk sinilah, untuk kalau hampa pihak weh hampa nak beli, hampa bagi tahu dia tebuk mata besi. Sebab mata besi dia boleh tebuk kayu. Kalau hampa ambil mata kayu, dia tebuk mata kayu saja. Besi apa tak boleh. So apa abang ada nak tebuk mata besi. Okey, untuk panjang nut ni, kalau hampa nak carilah 31.2. Semua saiz part-part sama. Kita masukkan di sini. Okey, lepas tu kita ambil nut yang aku grind tu, 2 biji. Ni nut ni. Ni nampak. Aku grinder. Bukan yang ni. Aku dah buat 3. Okey. Ni yang ni. Mata bunga. Okey, ambil nut ni. Lepas tu dia punya sekali bolt lah. Ni kita akan pasang skru ni di sini dululah. Sebab dia asal dia main 2 lubang je. So mak kemar tebuk lagi 1 lubang, jadi 3 lah. So kita bubuh lubang yang ketiga di sini. Jom. Okey, lepas tu kita ambil bracket ni. Nampak bracket yang aku bend ni 2. Nampak ni 2. Dia main asal dia straight je, panjang 8 inci tak silap aku. So hampa bendkan hujung ni dan hujung ni. Sebab apa bend sekejap hampa tengoklah apa yang aku akan pasang. Okey, nampak buat 2. So kita masukkan di sini. Okey, hampa tengok. Sebab mak kemar belah yang skru ni, yang tapak bracket ni, sebab dia boleh main, nampak? Dia jadi boleh main depan dan belakang, dua-dua belah boleh main. Kemudian dekat bracket ni, nampak bracket ni ada 4 lubang tau. 4 lubang yang di sebelah sini, 1 2 3 4. Okey. Lubang ni hampa tebukkan dekat sini. Nampak? Mak kemar ada tebuk 1 2 3 4. Dua-dua belah hampa tebuk. Nampak tu? 4 lubang, 4 lubang. Sini dengan sini hampa tepuk. Okey, sekarang ni kita akan pasangkan kayu ni dekat bracket ni lah. Okey, jom. Okey, well done. Nampak duduk macam ni. Lepas tu yang ni kita ikat agak-agak je dulu. Okey. Yang ni pun sama, kita akan tebukkan di sini. Nampak tu? Bagi ngam-ngam je dengan lurah tengah ni. Okey, kemudian kita masukkan di sini. Kita pasang dekat ni skru 2 ni. Okey, kita pasang sebelah ni dulu. Aku potong dekat sini. Aku potong dekat sini dan aku buat lurah dekat sini. Sebabnya bila masuk skru ni dekat bawah ni, dia akan jadi tinggi tau, nampak tu? Dia akan jadi tinggi. Nampak dia jadi lebih pada sini. So dia akan belagar lah kalau aku tak buat lubang tengah ni. Sebab tu aku buat lubang tengah ni. Okey. Okey guys, macam ni lah rupa dia. Nampak? Yang ni untuk tahan yang ni. Yang ni pun tahan sebelah ni. Okey, yang ni aku buat nampak? Yang ni aku buat lubang ni adalah untuk adjust. Dia akan jadi macam ni. Tu. Boleh adjust. Sebab apa boleh adjust lagi, aku akan tunjuklah akhir video. Hampa tengoklah sampai habis, hampa just stay tune. Sekarang ni tak aku kunci yang lebih ketat sikit. Ni dia suka jatuh sangat kan. Jaga dia. Wow. Lampau ni. Dia kunci ketat tiap. Sini kan ada lubang, nampak? Kan dia jadi kuda dah ni. Okey. Kuda ni lubang yang atas ni hampa mark dekat sini. Kan dia betul-betul, tapi pastikan yang ni dia straight ya. Okey, dia straight. Hampa markkan dekat sini. Okey, sekarang ni kita tebuk je lubang yang kita mark tu. Okey, kalau hampa nak tebuk direct, ni info sikit untuk bola. Hampa nak tebuk direct, hampa pakai je skru yang tajam ni. Nampak? Skru yang tajam ni. Hampa pi skru ni boleh kat awal pun boleh dapat. Dia ada colour putih dengan colour hitam. Ikut hampa lah terpulang pada hampa. Skru ni dia boleh tebuk direct sebab dia tajam kan. Sebab dia ada dua, satu tebuk kayu, lagi satu untuk tebuk besi. Tebuk besi dia macam ada besar sikit depan tu, dia tak tajam macam ni. Yang ni adalah tebuk kayu. Yang ni hampa boleh tebuk direct terus je kat sini. Okey, sekarang ni jom.
Okey, nampak dia jadi kejap macam ni ya. Tuh. Jadi kuat. Okey. Sekarang ni kita akan pasang bearing ni pula. Okey, nampak ni ya. Ni bearing yang kecil, ni bearing yang besar. Okey, sekarang ni aku tak pakai bearing yang kecil ni. Bearing yang kecil ni adalah bearing machine grinder, dan bearing yang besar ni adalah bearing motor. Tapi aku tak pasti dia duduk dekat mana. Cuma ukuran dia, aku bagi ukuran dia aja, depa boleh bagi bearing ni. Ni bearing ni. Nampak? Okey, untuk panjang skru ni terpulang kepada hampa lah. Hampa nak ambil panjang berapa? Sebab aku nak lapik washer apa lagi kan. Aku pakai 42. Panjang dia 42. Lebih kurang 42 lah panjang skru saiz 10 ni. Aku cari 4. Aku cari 4 dan dia punya bolt. Lepas tu sekali dengan washer. Okey, hampa nampak? Bila skru yang tadi setengah inci tadi kan, bila tak ada washer dia akan jadi tembus macam ni tau. Tu. Dia akan jadi tembus ni. Jadi bahaya kalau tak mau ni, hampa pun boleh sah. Sebab aku washer kecil dah tak ada, so terpaksa juga tebuk. Sekarang ni aku akan pasang bearing ni. Okey, untuk saiz bearing ni, saiz dia aku buka dulu Sebab 44 biji aku ambil saiz yang sama. NSK nak pasang dekat DIY ni je pun ambil bearing yang elok. Saiz dia 62, saiz dia 6200. Tu nampak kan, 6200 Japan. Lepas tu NSK, semua 44 biji sama. Brand apa, saiz yang sama. Kalau ikut pulang kepada hampa, kalau kata aku pakai bearing ni terlampau kecil tau. Bearing ni dia lebih kurang dalam, ukuran dia lebih kurang dalam, sebab ni kan bearing machine grinder, ukuran dia dalam 20 mm. Kalau untuk bearing 6200 ni, dia punya luak 30 mm. Tu, 30 mm. Dalam dia 9.1. Kalau apa ambil bearing 6200 ni sesuai lah untuk DIY ni. Aku ambil skru 10 ni sebab dia ada washer siap-siap ni Dia ambil washer siap. Sebab tu aku ambil bearing 6200, aku boleh masukkan direct di sini. Nampak? Kalau hampa ambil yang tengah ni terlampau luas, nanti skru hampa kena pakai skru yang lagi besar. So aku tak malah, aku ambil yang brand yang 6200 ni sesuai dah untuk skru 10. Dan masukkan bush ni. Bush ni para pandai apa carilah. Hampa nak bubur washer kecil lagi ke, bush ke apa. Nampak washer? Masukkan washer ni. Ni nak panggil apa? Washer washer plastik. Aku pasang terus di sini. Belakang dia aku masukkan washer plastik dulu. Lepas tu washer besi. Lepas tu aku masukkan bolt. Jadilah macam ni, nampak tu. Jadi dia boleh pusing. Kalau tak bush tengah ni, bearing ni akan rapat dengan sini So aku bush tengah ni, dia jadi jarak sikit, nampak. Tu boleh pushing mak tu. Mantap. Okey, sekarang ni kita pasang ke 44. Okey, 44 aku dah pasang, nampak. Kedudukan dia macam ni, dia sebelah tepi. Nampak. Ni sebelah atas dan ni sebelah sini, nampak. Mantap. 44 biji. Pastikan 44 biji boleh pusing 44 biji boleh pusing. Okey, dan akhir sekali inilah dia punya panggil apa? Result dia. Nampak? Mantap guys, hanya DIY saja. Lepas tu skru yang ni skru ni kan panjang, dia akan terlebih bawah sini So aku buat tapak macam ni aku buat tapak sikit pergi tinggi. Tapi yang ni kayu pine dia terkeluar dia terkeluar setengah. Nampak? Yang ni tebal, yang ni nipis. Sebab yang ni kan dia pegang dengan skru yang ni so dia tak terkeluar lah. Okey, apa-apa pun dah siap projek kita. Mantap guys. Okey, hampa tahu benda lah apa ni dengan 4 bearing ni. 4 bearing ni. Lepas tu bracket semua macam ni. Itu jom tengok aku ambil apa pula. Okey geng, aku akan buat benda lah ni, nampak? Ni benda lah ni. Jatuh pula. Ni benda lah ni. Ni jom kita cuba try test. Jadi ke tidak? Jom. Okey, sekarang ni jom kita cuba try test. Okey, set. Kita cuba try test
Letak dekat bawah. Grind shaft kan dia berbeza-beza. Dia punya lebar ni ada yang kecil, ada yang besar, berbeza kan. Saiz ni berbeza. Lepas tu aku buat yang ni, bracket ni adalah untuk adjust dia. Jadi semua crank aku boleh buat balancing sebab dia boleh adjust. Okey, sekarang ni kita try dulu. Tengok, tapi pastikan apa pasang dua-dua bearing ni, bearing grind shaft ni apa pasang. Apa pasang dulu. Tengok. Nampak tu. Dia jadi luas. So kena adjust sikit lah, nampak dia jadi luas kan. So kena adjust sikit. Sekarang ni aku adjust dulu. Waktu pun dah maghrib sekarang ni, nampak gelap lah. So tak apalah, projek kita dijalankan macam biasa. Okey, aku buka dulu. Nak kunci dia kena pegang yang belakang sekali sebab belakang pun ada bolt. Kita try tengok, kita ambil grind shaft. Okey, ngam guys. Tu nampak. Buat lampu sikit, tu nampak. Mantap. Okey, seeloknya kan untuk bearing ni, kalau seeloknya hampa grinder bearing ni. Nampak kepala ni? Ni kepala ni. Kepala ni hampa grinder bagi rapat dia pun hampa welding terus. Sebab bila kita letak grind shaft dia akan belagur dekat sini sebab sini dia lebih daripada bearing sini. Dia akan lebih. So kalau boleh hampa grinder lah bagi sama sikit yang ni. Hampa grinder bagi sama. Okey, sekarang ni orang dah azan, so kita beri laluan kepada azan lah. Sekejap lagi kita akan sambung. Okey, untuk yang Mak Kemal buat tadi yang sini, untuk yang sini tu macam tadi ya. Nampak dia jadi luas tau. Dia jadi luas. So Mak Kemal kecilkan sikit. Jadi yang ni dia boleh adjust. Rumah depan jalan sini bising. Sebab tu dia jadi Mak Kemal buat dia boleh jadi adjust. Dekat sini kan nampak dia jadi macam luas tu kan. Dia jadi besar panjang tu. Okey, yang tu Mak Kemal buat sebab dia boleh, yang ni dia boleh adjust. Okey, Mak Kemal buat boleh adjust sebab saiz bearing grind shaft kadang tak sama, dia berbeza-beza. So Mak Kemal buat boleh adjust. Okey, Mak Kemal dah buka. Nampak tu. Yang ni kecil, dia boleh rapat lagi. Nampak. Okey, ni habis rapat. Yang ni dia boleh adjust jauh, nampak. Dia boleh pergi jauh. Tu nampak. Dia jadi renggang. Lepas tu kalau kata sebab dia renggang tu macam ni ya, Mak Kemal cakap ni. Okey, apa tengok tu. Jadi dia renggang, dia boleh duduk dekat atas sini ataupun atas sini. Hampa nak check kat batang ni pun boleh, dekat bearing ni pun boleh. Eloknya hampa buh bearing baru hampa buat balancing lah. Kita akan try sepenuhnya lah. Okey. Aku buka flash sebab gelap, aku terpaksa buka flash lah. Okey. Nampak, kita adjust bagi sama. Okey. Kita pusing. Aku tangan kanan, bila pusing tangan kiri jadi merapu lah. Nampak, sebab tu lah aku beli bubuh bearing. Sebab kan yang ni pun bearing. Nampak sebelah sini tu. Dia tahan dengan bearing. Sebab tu bearing ni, yang sini, bearing dua ni aku buat boleh adjust besar dengan kecil sebab macam-macam jenis crank dia ada. So aku buat besar dengan kecil, aku buat boleh adjust. Okey, kita tarik sebelah ni sikit. Okey, kita pusing. Hampa tak payah pergi machine shop ataupun hampa buat sendiri di rumah pun boleh. Macam aku, siapa yang suka DIY tu, dia memang dia boleh buat macam aku suka DIY, padahal boleh je pergi kedai kan. Tapi dah suka DIY, buat je lah. Okey, kita try biak bawah ni. Okey. Nampak? Kita bagi bawah. Dia akan pusing sendiri naik. Okey. Setakat ni sajalah video aku. Okey geng. Semua aku dah tunjuk apa alat yang nak guna, skru dan bolt apa yang nak pakai, apa yang kita perlu ada, aku dah tunjuk. So hampa boleh cuba DIY di rumah lah. Okey guys, setakat tu saja video Mak Kemal kali ni. Cara untuk
DIY stand balancing crankshaft. Okey, Mak Kemal dah tunjuk dah barang apa yang perlu hampa beli, apa yang perlu hampa guna dan alat apa yang hampa nak kena guna. So lepas ni kalau hampa boleh buat DIY sendirilah di rumah, dan semoga video ni menjadi inspirasi dan tambah ilham ilmu kepada hampa untuk yang DIY sendiri di rumah. Okey, jangan lupa untuk like, subscribe dan share di bawah guys. Dan berjumpa di next content. Assalamualaikum.